sebagainya. Tapi malam ni saya diberi kesempatan untuk bersama dengan juara musabaqah Al-Quran Qaryah kita daripada bumi Malaysia, dan bersama dengan kita ni ramai juga daripada Indonesia, ramai juga daripada Thailand, ramai juga daripada Brunei, dan juga datang daripada berbagai-bagai negara, terutama kita lah di kalangan umat Islam di bumi Malaysia pada malam ini. Para penonton sekalian, sebelum Farha tanya saya, baik saya tanya dulu Farha. Saya rasa demikian. Itu lebih baik. Kalau boleh kita memulakan malam ni kita dalam bentuk santai saja. Kita akan berbicara tentang mengenai wanita dambaan syurga, tajuk yang kita nak bincangkan pada malam ni. Cuma kita nak tahu dahulu, Farha sendiri datang daripada keluarga yang bagaimana dan mengapa menjadi minat Farha di saat mana orang lain semua sibuk dengan lagu-lagu yang bagi mereka menenangkan diri mereka dengan hidup mereka tersebut, dengan lagu-lagu dan sebagainya. Tapi Farha telah memilih untuk bersama dengan Al-Quran. Datang daripada mana asalnya cerita-cerita kehidupan sebegini? Cuba cerita sikit pada sahabat-sahabat kita untuk kita memulakan pertemuan pada malam ni. Silakan Farha. Allahu Akbar. Pertama sekali, terima kasih banyak kepada Ustaz Duzuki kerana sudi live bersama Farha. Allahu Akbar. Suka rasanya sebab selama ni Farha sentiasa tengok live-live Ustaz dekat YouTube, dekat Facebook. Allahu Akbar. InsyaAllah dengan soalan yang Ustaz tanyakan tadi, macam mana Farha boleh timbul minat dengan Al-Quran ini? Pertama sekali, Farha rasa sangat bersyukur kehadrat Ilahi kerana Farha dikurniakan kedua ibu bapa yang memang memberikan dorongan dan apa orang kata tentang Al-Quran ini. Daripada kecil lagi, ibu dan ayah Farha selalu bawa Farha ke kursus dan musabaqah Al-Quran, dan dari situ sebenarnya timbul minat Farha untuk terus masuk dalam bidang tilawah ini. Sebenarnya Farha ni lahir-lahir tak adalah minat terus minat Al-Quran ini Ustaz. Ya. Yeah. Farha ada juga minat macam Korea atau hiburan-hiburan yang lain. Yeah. Cuma bila Farha fikir balik, sampai bila Farha nak teruskan kehidupan seperti itu ataupun teruskan kehidupan dengan hiburan-hiburan itu, bila Farha fikir balik, inilah sebagai anak Farha nak sesuatu yang boleh diberikan kepada kedua ibu bapa Farha. Alhamdulillah sampai ke tahap antarabangsa itu rezeki Farha, alhamdulillah Ustaz. Daripada keluarga Farha ni siapa yang minat sama dan begitu mendorong Farha untuk jadi seorang yang minat tarannum, bacaan-bacaan Al-Quran ini? Siapa di kalangan keluarga Farha yang kuat sangat memberi sokongan pada Farha? Allahu Akbar. Yang beri banyak sangat sokongan, pertama sekali ayah Farha. Ayah nama apa? Ayah memang terlibat dengan Al-Quran ke? Ya, arwah ayah Panut bin Markum dan ibu Jalia binti Simin. Dia juga seorang Qori dan Qori'ah Selangor, negeri Selangor. Oh ya. Saya pernah ingat nama tersebut. Allahu Akbar. Kemudian Farha belajar Al-Quran daripada guru-guru yang bagaimana? Ya, pada mulanya memang daripada ibu bapa sahaja, tapi dah meningkat dewasa, sekolah menengah, Farha banyak bertalaki dengan guru-guru di luar. Banyaklah sangat rintangan yang Farha hadapi untuk sampai ke peringkat antarabangsa tu. Antaranya Farha bertalaki dengan guru-guru daripada seluruh negeri, banyak daripada Kelantan, daripada Pahang, dan ustaz-ustaz yang lebih banyak pengalamannya. Farha sentiasa bertalaki setiap malam, setiap minggu ke KL, dan malam sampai pukul 2 pagi baru balik ke rumah.
Alhamdulillah. demi untuk berlatih tilawah Al-Quran. Ya. Kemudian sekarang bila Farha berada dalam keadaan sekarang ni kan, Farha rasa bagaimana sebenarnya dengan Al-Quran? Rasa tenang ke, rasa lagi tension ke, lagi apa dia bila bersama dengan Al-Quran ini? Allahu Akbar. Farha semenjak Farha memang betul-betul berkhidmat dengan Al-Quran ni, Farha rasa sangatlah tenang dan banyak sangat perubahan yang berlaku dalam hidup Farha. Seronok sangat bila bersama dengan Al-Quran ini. Sekarang ni yang menjadikan motivasi yang kuat dalam hidup Farha, apa dia yang menyebabkan Farha jadi dalam hidup Farha rasa nak sepanjang masa? Saya tengok juga dalam bacaan-bacaan Farha yang Farha buat klip-klip yang pendek-pendek tu kan. Kadang-kadang ada dalam Instagram, kadang-kadang keluar dalam YouTube tersebut. Apa yang sangat memotivasikan Farha untuk melagukan Al-Quran ini? Allahu Akbar. Apa benda yang sangat memotivasikan Farha untuk sentiasa dekat dengan Al-Quran ni sebenarnya daripada arwah ayah Farha sendiri. Beliau ni seorang yang banyak pesanan yang dia tinggalkan, antaranya bila kita sentiasa dengan Al-Quran, kita ada segala-galanya. Bila kita ada Al-Quran, kita ada segala-galanya. Dan itu macam mana menjadi satu ingatan yang sentiasa Farha ingat untuk terus dekat dengan Al-Quran, sentiasa ingat dia punya pesanan. Moga-moga arwah ayah Farha di kalangan orang-orang yang saleh dan orang-orang yang diberkati dengan anak-anak yang salihah yang lahir daripada begini. Sebenarnya dalam kehidupan kita ni Farha, di antara perkara yang kita kena jaga sangat ialah jaga Allah lah. Bila kita jaga Allah, sebagaimana yang disebut dalam hadis Rasulullah, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Saya bila disebut mengenai apa yang Farha tunjukkan ini, sebenarnya kita nak suruh siap di kalangan anak-anak muda ataupun anak-anak mudi kita ni, mereka menjejaki langkah-langkah yang ditunjukkan oleh Farha. Farha ni di antara ikon-ikon ataupun contoh-contoh kuduah-kuduah yang baik yang perlu diikuti oleh anak-anak muda supaya menjadikan kehidupan kita ni seronok dengan Al-Quran. Jangan kita ni hidup daripada jauh dengan Al-Quran. Sebab anak-anak muda kita kan, dia terlampau suka dengan hiburan-hiburan selain daripada Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu sendiri menjadi hiburan bagi orang mukmin. Allah ajar pada kita kan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bila kamu sentiasa menyebut nama Allah, akan tenang dalam hidup kamu. Masyarakat kita ni masyarakat yang hidup dalam keadaan yang kelam kabut. Hidup dalam keadaan yang kita dalam keadaan tak tentu arah dalam hidup kita. Jadi arah kita ni kita perlu untuk fokuskan pada diri kita ni untuk kita dapatkan yang disebut dengan ketenangan. Kemuncak ketenangan dalam hidup kita ni ialah masuk syurga. Bila selagi mana kita tak masuk syurga, selagi tu kita tak akan tenang. Jadi macam mana kita nak dapatkan syurga di dunia ini? Dengan Al-Quran. Al-Quran ni gambaran syurga yang Allah bagi pada kita di dunia ini lagi. Bila Farha dapat Al-Quran, maknanya Farha dah dapat semua sekali dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan tinggalkanlah dalam hidup kita daripada keadaan kita dengan Al-Quran sepanjang masa. Bacaan-bacaan kita merdukan bacaan-bacaan kita ini. Dan kita bagi semangat pada orang lain. Untuk orang lain ni baca Al-Quran. Dan dalam hidup keadaan kitanya berlumba-lumba untuk tarannum Al-Quran. Untuk kitanya, lepas pada kita tarannum, kita tadabbur Al-Quran dalam hidup kita. Farha tahu kan, dalam hidup orang perempuan ini, terutamanya orang perempuan ni, ada 3 surah yang digalakkan sangat untuk kita belajar. Kita tadabbur. 3 surah kan? Ya, betul. Surah apa tu Farha? Ustaz boleh terangkan kot. Surah yang pertama, surah An-Nisa. Orang perempuan diajar supaya mentadabbur
terhadap surah selain lepas pada kita hafal, kita tadabbur. Tadabbur Al-Quran. Yang pertama surah An-Nisa. Yang kedua surah disebut dengan surah An-Nur. Orang perempuan dia kena tahu terhadap surah An-Nur. Dan kalau kita sebelum kita meninggal dunia, kita pastikan kita dapat surah An-Nur dalam hidup kita. Yang ketiga surah yang disebut dengan surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ni surah yang kita diminta supaya memahami apa yang terdapat dalam surah Al-Ahzab pada diri kita, tadabbur. Selain daripada itu, kita juga diajar supaya kita lepas pada kita baca, kita tadabbur, dan juga yang ketiga kita ni menghafaz ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Ayat-ayat suci Al-Quran Karim ni kita hafaz dan kita ingat pada diri kita supaya bila kita menghadap depan Allah, kita tak ada yang kita ingatan terhadap dunia, tetapi ingatan kita ni banyak terhadap akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara dalam hidup kita lah pada diri kita. Lepas pada tersebut, kita kekurangan satu lagi, Farha. Kalau Farha boleh perhati pada masyarakat kita ialah kekurangan tulisan-tulisan khat Al-Quran Karim. Seni khat. Seni khat Al-Quran Karim ni, Al-Quran ni tulisan-tulisan yang indah. Dan sehingga kan dia ada tulisan nasakh, kemudian raga'ah, tulisan diwan dan sebagainya. Ni tulisan khat lah. Tapi saya nak sebutnya, Farhah ni di antara orang yang Allah bagi kelebihan di sudut tarannum yang indah. Bacaan-bacaan yang cantik, bacaan lafaz yang elok, dan mudah-mudahan dengan cara demikian Farhah ni Allah bagi kedudukan yang tinggi dengan bacaan-bacaan yang sentiasa dibaca oleh Farhah dan juga diikuti oleh orang-orang lain untuk berlumba-lumba jadi lebih baik daripada apa yang dah terbaik. Ini di antara kita lah, insya-Allah. Saya suka sangat bila dapati ramai di kalangan anak-anak muda yang menjadi ikonnya di kalangan mereka ialah sekarang ni Farhah tunjukkan demikian. Dan saya dipahamkan Farhah pun terlibat dengan nasyid-nasyid yang indah kan. Dan dah keluar album kan? Farhah suka untuk si selawat-selawat. Ya. Yeah. Dah ada album? Ya. Yeah. Ada satu lagu yang dinamakan Bukti. Oh, okey. Boleh tunjukkan pada penonton. Bukti. Lagu tu berkenaan dengan bukti cintanya kita terhadap Al-Quranul Karim. Oh, cantik. Nanti hujung nanti kita minta Farhah supaya Farhah lagukan sikit. Kemudian lepas itu baca ayat Quran. Boleh tak? InsyaAllah Ustaz. Mudah-mudahan insyaAllah. Lepas tu kita jadi demikian. Farhah, malam ni kita berbicara tentang wanita dambaan syurga. Betul tu, Ustaz. Farhah boleh faham apa terhadap tajuk yang kita bincangkan ini? Silakan. Allahu Akbar. Wanita dambaan syurga. Tajuk yang sangat, orang kata, bagi Farhah, setiap orang dalam dunia ini, setiap wanita dalam dunia ini pasti ada impian yang tersendiri. Dari segi duniawi, kita semua manusia contohnya mesti nakkan impian, nakkan sebuah kereta, nakkan sebuah rumah yang besar, nakkan segala-galanya. Yeah. Namun apa dari segi ukhrawi, impian kita kalau kita tanya dekat semua orang, kalau kita tanya dekat sesiapa sahaja, mesti kita impikan untuk masuk ke syurga. Namun apakah amalan dan amalan yang boleh kita bawa ke syurga tu? Betul tak Ustaz? Betul. Jadi antara amalan-amalannya seperti zikir, baca Al-Quran dan segala amalan yang Allah perintahkan itu haruslah dilakukan. Ya, betul. Yeah. Saya sendiri Farhah, kalau ditanya pada saya, bagaimana untuk wanita ini untuk berada dalam syurga Allah, menjadi dambaan pada syurga ini. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia cerita tentang bila peristiwa Isra' Mi'raj kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang
orang yang paling ramai di kalangan umat aku yang masuk dalam neraka ialah orang perempuan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita orang yang paling mudah masuk dalam syurga ialah orang perempuan. Paling ramai orang perempuan dalam neraka, tapi yang paling mudah masuk dalam syurga ialah orang perempuan. Kenapa orang perempuan ramai masuk neraka? Kenapa orang perempuan paling mudah masuk dalam syurga? Rasulullah gambarkan demikian. Maknanya saya perhati dalam banyak-banyak yang saya perhatikan dalam hadis baik dan Al-Quran baik, orang perempuan kalau dia nak masuk syurga, dia jaga dua perkara je. Dua perkara inilah yang menyebabkan dia boleh masuk syurga, dan dua perkara juga yang menyebabkan dia senang terhumban ke dalam neraka. Dua perkara ni, yang pertama dalam hidup dia jaga Allah dan juga Rasul. Yang ni orang perempuan kena jaga betul-betul dalam hidup dia. Yang pertama, dia jaga Allah. Maksud dia jaga Allah, maksudnya apa dia? Jaga keyakinan hidup kita ini, jangan kita tergoncang keyakinan hidup kita dengan segala kepahaman-kepahaman ataupun aliran-aliran pemikiran yang menyebabkan kita ni tergoncang keyakinan kita terhadap Islam. Sebab ramai orang kita ni, bila lagi lama kita hidup, lagi kita tak yakin dengan Islam. Tapi kita pergi yakin dengan harta benda, kita yakin dengan pangkat, kita yakin dengan kemewahan, kita yakin dengan dalam hidup kita tak yakin pada Allah. Allah, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat kamu mati itu kamu benar-benar seorang Islam. Allah Subhanahu Wa Taala ajar demikian. Dalam hidup kita ni, yang pertama ni, kita dengan Allah kita kena jaga. Orang perempuan dia kena jaga dengan Allah. Satu, orang perempuan kena belajar surah Al-Ahzab. Bila orang perempuan belajar surah Al-Ahzab, maka di waktu mana mereka belajar surah Al-Ahzab, mereka akan tambah keyakinan terhadap Islam dalam hidup mereka tersebut. Kemudian dalam hidup kita, yang kedua, kita dengan Allah ni kita jaga ibadah. Jaga ibadah kita dengan Allah. Maksud jaga ibadah ni apa dia? Jaga solat. Orang perempuan dia payah nak jaga solat. Payah nak jaga solat dalam hidup mereka. Orang perempuan ni bila dia payah jaga solat, bila dia uzur. Bila dia uzur, dia payah dia nak jaga solat dia. Saat mana dia jadi keliru pada diri dia. Uzur dia dah betul-betul bersih ke belum bersih lagi. Yang kadang-kadang menyebabkan dia tertinggal waktu solat. Solat ni orang perempuan payah nak jaga. Demikian juga dalam ibadah orang perempuan nak jaga aurat. Jaga aurat orang perempuan payah. Bila dia payah? Bila dia dengan ipar duai dia payah nak jaga aurat. Dia payah, dia nak jaga aurat dia dengan siapa? Dengan jiran tetangga dia payah nak jaga aurat. Orang perempuan ni, yang menyebabkan dia ni, dia tak jaga hubungan dia dengan Allah. Dalam bab ibadah. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita orang perempuan, hubungan dia dengan Allah dan juga Rasul, ialah jaga akhlak. Jaga akhlak. Akhlak mestilah kita jaga pada diri kita. Bila kita boleh jaga akhlak kita dengan Allah ini, kita boleh jaga akhlak dengan Allah ni apa dia? Orang perempuan ni di antara benda yang dia tak payah nak jaga akhlak dalam sudut harta benda. Di sudut harta benda, misal contoh Rasulullah kata, Rasulullah tegur pada orang perempuan kan, Rasulullah kata, wahai perempuan Ansar, banyakkan kamu bersedekah. Kerana orang perempuan ni dia penyayang pada harta benda dia. Dia jadi sayang. Dia sayang pada kerongsang dia sayang kain tudung dia sayang handbag dia sayang dalam hidup dia terhadap barang-barang yang perhiasan pada diri dia. Yang menyebabkan Rasulullah kata, banyakkanlah orang perempuan untuk bersedekah. Jangan kamu banyak menyimpan. Bila kamu banyak menyimpan, orang perempuan, kamu suka, kamu kumpul koleksi-koleksi. Dia ada koleksi-koleksi ni. Orang perempuan dia ada koleksi-koleksi tersendiri. Yang menyebabkan dia ni jadi buruk akhlak. Antara buruk akhlak dia apa dia? Dia jadi kedekut. Dia jadi bakhil dalam diri dia. Lalu, hubungan kita dengan Allah ni, bila kita nak suruh kita senang masuk syurga, yang pertama, tolong jaga hubungan kita dengan Allah dan juga Rasul. Termasuk kita selawat biar banyak. Selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Farhah buat selawat-selawat tersebut, itu di antara cara kita untuk nak menambahkan rasa kasih dan cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar kita boleh jadi sampai peringkat orang yang benar-benar kasih, sebagaimana Rabi'atul Adawiyah, sebagaimana kalau kita baca dalam sejarah-sejarah
perempuan-perempuan yang salihah dalam sejarah-sejarah Islam. Sayyidah Nafisah dan ramai lagi lah nama-nama orang yang kalau kita tengok orang-orang yang hebat-hebat dia dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, orang perempuan ni kalau dia nak masuk syurga, dia tolong jaga hubungan dia dengan kedua ibu bapa dia kalau dia belum berumah tangga, dan dia kalau dia dah berumah tangga, dia jaga hubungan dia dengan suaminya. Dia boleh jaga hubungan dia dengan suami dia. Yang ni di antara sebab kenapa orang perempuan mudah masuk syurga, dan kerana sebab ini jugalah orang perempuan dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang perempuan dia boleh jaga hubungan dengan suami. Maksudnya kalau dia dah berumah tangga, Farha bila dah berumah tangga nanti pandai jaga hubungan dengan suami. Maksudnya jangan antara orang perempuan kita yang dia rosak dalam hubungan dengan suami dia, saya perhati ialah dia suka meninggikan suara di hadapan suami. Dia orang perempuan Melayu kita ni dia meninggikan suara. Islam tak larang membebel. Membebel boleh, tak jadi masalah, tapi tak boleh sampai peringkat kita meninggikan suara, menghancurkan amalan kita. Itu yang menyebabkan ramai di kalangan orang perempuan kita ni, dia aja tak lepas untuk nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hidup kita, kalau yang belum berumah tangga macam Farhah belum lagi rumah tangga kan, maksudnya jaga hubungan kita dengan mak dan ayah kita. Mak ayah kita, Farhah cerita arwah ayah dah meninggal dunia. Jaga hubungan dengan arwah ayah. Macam mana nak jaga hubungan dengan arwah ayah di kalangan kita? Dalam Islam diajar, antaranya ialah kita menyambung silaturahim dengan kawan-kawan arwah ayah. Ini di antara satu cara untuk kita nak suruh kita dapat syurga Allah pada diri kita. Yang kedua, dalam masa yang sama banyak akan bersedekah namakan di atas nama arwah ayah. Itu cara demikian. Bila kita nak bersedekah, kita ni nama atas nama arwah ayah. Yang ketiga, kita dalam hidup kita ni, kita sentiasa mendoakan dia. Doakan pada arwah ayah kita ni. Jangan kita tertinggal daripada doa-doa. Dalam setiap kali mana solat kita baca doa. Rabbirhamhuma kama rabbayani sawira. Wahai Tuhan kami, tolong belah kasihanlah pada kedua ibu bapa kami sebagaimana dia telah belah kasihan pada kami waktu mana kami kecil-kecil dahulu. Dalam hidup kita, Farhah tentu banyak kenangan dengan arwah ayah. Dengan arwah ayah ni, di antara dalam hidup tambah-tambah arwah ayah yang banyak memberi dorongan pada kehidupan Farhah terhadap Al-Quran Karim. Saat mana Farhah baca Al-Quran, baca niat sama untuk arwah ayah. Ya Allah, sampaikanlah pahala ini untuk arwah ayah, tinggikanlah darjat dia, dekatkanlah. Dan waktu mana kita baca doa tu, kita ingat balik kenangan-kenangan kita dengan arwah ayah kita. Waktu mana kita kecil-kecil dahulu kan, membesar di atas ribaan dia. Kita kalau waktu mana kita duduk dengan arwah ayah kita, waktu mana tangan dia menyuap ke bibir kita, waktu mana tangan dia mengusap di atas kepala kita, waktu mana dia doakan untuk kita. Semua ni kita dalam hidup kita ni kita ingat demikian. Lalu timbul doa yang penuh ikhlas untuk mereka tersebut. Lalu kita baca doa-doa tersebut untuk arwah ayah kita. Kita nampakkan suasana dia dalam kubur. Bagaimana keadaan dia dalam kubur. Ini doa-doa kita ni berterusan pada diri dia. Kemudian Farhah jangan buat benda-benda yang menyeksakan dia. Terseksa kepada mereka ini sendiri. Terseksa maksudnya apa dia? Maksiat. Jangan buat maksiat. Kerana boleh jadi arwah ayah kita ni dia pernah tertinggal untuk menasihati kita terhadap sesuatu perkara dalam hidup kita. Lalu kita ni terbuat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Saat mana ditunjuk amalan kita pada arwah ayah kita, saat-saat tertentu ditunjuk, tengok ni, anak kamu ni sedang buat macam mana, anak kamu ni sedang lakukan bagaimana. Di saat itu arwah ayah kita akan terseksa melihat amalan ini. Kerana apa dia? Kerana kita sendirinya dalam hidup kita ni, dalam keadaan yang kitanya lupa terhadap mereka yang telah menghadap depan Allah. Jaga hubungan ini. Bila Farhah boleh jaga dua perkara ni yang saya sebut, Farhah akan di antara orang-orang yang betul-betul menjadi dambaan syurga. Orang yang Allah bagi peluang pada diri kita ni untuk kita dapatkan syurga Allah dalam hidup kita. Ini di antara kita lah. Maknanya pada diri kita ni, jaga keyakinan. Jangan pergi percaya dengan liberalis.
Jangan percaya dengan sekularis. Jangan percaya dengan ism-ism yang sedang merosakkan kita. Keyakinan hidup dengan Islam. Yang kedua, jaga ibadah. Ibadah ni banyaklah. Farhah boleh jaga ibadah-ibadah dalam hidup. Bagaimana cara kita demikian. Yang ketiga, tolong jaga akhlak. Tolong jaga peribadi. Peribadi Farhah setakat ini di antara orang-orang yang dicontohi oleh anak-anak muda sekarang ini. Jadi, jaga peribadi, akhlak dan baik ini sehingga kan orang sentiasa bercakap tentang Farhah. Sehingga kan orang bercerita tentang kebaikan-kebaikan kita. Orang tunjuk, orang sentiasa menjadikan kita contoh dan qudwah. InsyaAllah Farhah di antara ahli syurga Allah SWT. Bila Allah jadikan peluang-peluang dalam hidup kita untuk kita membuktikan kita ni benar-benar hamba Allah yang lahir daripada tarbiyah dan didikan daripada arwah ayah kita mengikut Al-Quran Karim dalam kehidupan kita ini sendiri. Mudah-mudahan demikian dah insyaAllah. Betul tu Ustaz. Macam Farhah sendiri, setiap apa yang Farhah persembahkan, baca Al-Quran, tilawah semua, memang sebelum tu Farhah doa untuk segala apa yang Farhah bacakan ini sampai ke arwah dan dia punya saham tu berjalan sehingga ya. Ya, sampai sekarang ni pahala-pahala itu akan berterusan dan berterusan berkat daripada tarbiyah yang dididik oleh arwah ayah, kemudian yang dibentuk oleh ibu kita, yang dibentuk oleh hidup kita, akhlak kita ni akan terbawa-bawa sampailah kita di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Yang penting Farhah kena istiqamah. Pastikan bertahan dengan perintah Allah ini. Jangan tergoyang dalam hidup dengan ujian-ujian yang mendatang. Saya yakin bila Farhah melalui masa yang akan datang nanti banyak lagi ujian yang berat yang akan dilalui dalam hidup Farhah. Dan juga di kalangan anak-anak pemuda-pemudi kita. Banyak lagi ujian-ujian yang kita akan lalui. Ujian-ujian ini memerlukan Al-Quran yang ada pada tubuh badan ini. Al-Quran inilah yang menjadikan kekuatan dalam hidup. Bila Farhah berhadapan dengan banyak ujian-ujian, senandungkan setiap kali mana Al-Quran itu di bibir. Laung sekuat mungkin. Baca seindah mungkin bacaan-bacaan ini. Yang menyebabkan di waktu tersebut kita akan rasa bagaimana kita ada Allah. Kita ada tempat yang kita nak bergantung. Kita ada tempat yang untuk kita meminta. Kita ada tempat untuk kita berharap dalam hidup kita ni. Jadi kita tak akan putus asa dalam hidup kita. Ini dipanggil wanita dambaan syurga. Kalau kita boleh jadikan demikian dalam hidup kita lah. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan dengan pertemuan kita ini. Dan kita dah lebih kurang 45 minit dah kita bercakap ini. Sebagaimana kita janjikan tadi, kita nak supaya Farhah baca sikit ayat-ayat Quran Karim untuk dan juga senandungkan sedikit selawat yang Farhah keluarkan album tu. Kalau boleh nak kongsi dengan follower-follower kita ni, ramai ni yang turut serta, boleh dapatkan album yang Farhah keluarkan tersebut. Kemudian saya sebut banyak kali lah, saya harap supaya Farhah ini menjadi qudwah-qudwah yang baik kepada pemudi-pemudi Islam yang ada ni, dan berlumba-lumbalah menjadi lebih baik daripada Farhah. Berlumba-lumbalah di kalangan semua, di kalangan kita ni untuk menjadi mencontohi qudwah-qudwah yang baik dalam kekeluargaan ini sendiri, insyaAllah. Jadi bolehlah Farhah, Farhah nak sebut apa-apa lagi dalam perbincangan ringkas kita ni? Allah Akbar. Tak ada apa rasanya. Cumanya bagi Farhah, untuk semua anak muda, kita kena sentiasa ingat jasa kedua ibu bapa kita yang mana mereka banyak sangat dah berkorban untuk kita. Banyak sangat. Dan apakah sebagai anak, apakah jasa, apakah apa orang kata boleh berikan kepada mereka, apakah kejayaan yang boleh kita berikan kepada mereka. Dan inilah antara doa-doa yang boleh kita berikan kepada kedua bapa dan kejayaan yang boleh kita berikan kepada mereka. Ya, macam tu Ustaz. Farhah boleh mungkin Farhah boleh terus untuk nak berselawat, kemudian baca beberapa ayat Quran, kemudian akhir nanti kita akan tutup dengan bacaan doa. Boleh?
lagu bukti. Okey. Ya. Bahagian Arab. Ya Rabb ya Rahman thabbitnahu fil jinan a'idna minan nisyan واختمنا على الإيمان يا رب يا رحمن فهمنا حق البيان حافظنا كل القرآن وثقال في الميزان أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله إن الله كان توابا. Itu saja Ustaz. Ya. Baca sikit ayat Quran, kita dapat manfaat daripada bacaan yang dibaca oleh Farha. InsyaAllah. Farha akan bacakan surah Al-Fussilat. Fussilat bermula daripada ayat 31. Ya. Sama pula Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan pada malam yang baik ini ya Allah, agar kamu ampunkan dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah.
dosa yang pernah kami lakukan dalam keadaan sengaja dan dosa yang pernah kami lakukan dalam keadaan kami tidak sengaja, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ayat-ayat yang dibaca ayat sebentar tadi, ya Allah, kamu jadikanlah ia sebagai pelindung kepada kami di saat mana kami berada bersendirian di barzah nanti, ya Allah. Kamu jadikan saat mana kami dalam keadaan kehidupan di dunia ini, ya Allah, penuh kebahagiaan dan ketenangan, ya Allah. Jadilah daripada bacaan-bacaan yang dibaca oleh adik Farha sebentar tadi, ya Allah, di kalangan ayat-ayat kamu yang menjadi saksi dan bukti kecintaan kami kepada kamu dan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lindungilah perjalanan hidup kami ini, ya Allah. Murahkanlah rezeki kami ini, ya Allah. Panjangkanlah umur kami dalam keredaan kamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tadahkan tangan ini, ya Allah. Saat mana tangan manusia sedang menadah kepada kamu, ya Allah, mengharapkan keselamatan daripada penyakit yang bertebaran ini, ya Allah. Kami tadahkan pada kamu, ya Allah, saat selawat-selawat dikumandangkan pada kamu, ya Allah, mengharapkan agar kami, ya Allah, dijadikan hamba-hamba kamu yang saleh, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya Allah. Saat mana kami tersesat dalam perjalanan hidup kami ini, ya Allah, kamu tarikkanlah kami, ya Allah, menjadikan diri kami hamba-hamba kamu yang saleh, ya Allah. Saat mana kami terlupa, ya Allah, kamu sedarkanlah perjalanan hidup kami ini, ya Allah. Saat mana kami dalam keadaan kesusahan, ya Allah, kamu tunjukkanlah perjalanan kesenangan dan kemudahan dalam hidup kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu, ya Allah, terhadap apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah diminta oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kedua ibapanya dahulu, ya Allah. Kami tadahkan tangan kami ini, ya Allah, memohon kepada kedua ibapa kami, ya Allah, agar dijadikan ibu bapa kami di kalangan hamba-hamba kami yang diangkat darjat di sisi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat di dunia yang sementara ini, ya Allah, kami pernah berkelana bersama dengan kedua ibapa kami, ya Allah. Kami pernah membesar dalam dukungan arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Kami pernah, ya Allah, melalui perjalanan hidup yang sukar dalam hidup ini, ya Allah. Kami pohon pada kamu, ya Allah. Saat sebegini, ya Allah, kamu jadikan kubur arwah ayah kami, ya Allah, di antara taman pada taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur arwah ayah kami, ya Allah, di antara kawah kepada kawah-kawah neraka, ya Allah. Ya Allah, di saat Ramadan sebegini, ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami, ya Allah. Rindu saat kami membesar di atas dukungan arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat ia mengejutkan kami daripada sahur kami untuk kami bangun di pagi-pagi hari, ya Allah. Rindu saat-saat tangannya menyuap ke bibir kami dahulu, ya Allah. Rindu saat-saat kami dipeluk dan dicium oleh arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, kamulah yang mengetahui betapa rindunya kami pada mereka itu, ya Allah. Dengan tangan ini kami tadahkan pada kamu pada malam yang baik ini, ya Allah. Mengharapkan amalan-amalan kami itu, ya Allah, di antara amalan-amalan salih, ya Allah. Kamu jadikan kemudahan dalam kehidupan kami dan kedua ibapa kami, ya Allah, untuk bangkit di akhirat nanti, ya Allah, bersama dengan para nabi dan para awliya salihin, ya Allah. Kami mengharapkan setiap baris-baris ayat-ayat yang kami baca ini, ya Allah, menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami di padang mahsyar nanti, ya Allah. Ya Allah, sewaktu mana kami berdiri di padang mahsyar nanti, ya Allah, layangkanlah suratan amalan kami sebelah tangan kanan, ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri, ya Allah. Kami takut dan kami bimbang dengan kesilapan yang kami lakukan ini, ya Allah. Senangkanlah kami melalui titian sirat nanti, ya Allah. Izinkan kami bersimpuh di sisi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mencium jari jemarinya, ya Allah, mengucup dahinya, ya Allah. Izinkan kami memeluk tubuh badan yang indah itu, ya Allah. Izinkan kepala kami diletakkan di atas ribaan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil melihat wajah kamu di dalam syurga nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersaksilah, ya Allah, dengan amalan-amalan yang kami lakukan ini, ya Allah. Kami mengharapkan kamu selamatkan perjalanan hidup kami ini, ya Allah.
Kamu jauhkanlah kami daripada mara bahaya ya Allah, kejahatan musuh-musuh yang menikam kami daripada sebelah belakang ya Allah. Ya Allah, kami pohon pada kamu ya Allah, agar kamu menjaga diri kami ini. Belah kasihanlah pada kami ya Allah, belah kasihanlah pada adik-beradik kami ya Allah, belah kasihanlah kepada keluarga kami ya Allah, belah kasihanlah kepada pasangan hidup kami dan anak-anak kami ya Allah. Belah kasihanlah pada kami semua ya Allah. Kamulah yang Maha Rahmanur Rahim dalam hidup ini ya Allah. Kami menagih daripada kamu ya Allah kerahmatan yang berterusan dalam kehidupan ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah, agar setiap mereka yang mengaminkan doa kami pada malam ini di kalangan ahli syurga illiyin ya Allah, masuklah kami dalam syurga Firdaus kamu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu teguhkanlah hati adik Farhah ini ya Allah. Kamu jadikanlah dia sesoleh-soleh manusia ya Allah. Berkatkanlah umurnya ya Allah. Rahmatilah perjalanan hidupnya ya Allah. Jadikanlah dia di kalangan hamba-hamba kami yang menjadi contoh dan qudwah kepada mereka yang lain ya Allah. Jadikanlah kebaikan dalam kehidupan yang berterusan padanya ya Allah. Jauhkanlah daripada mara bahaya yang menimpa dalam kehidupannya ya Allah. Demikian juga kami ini ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min zurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah. Belah kasihanlah pada mereka yang minta belah kasihan pada kami di kalangan sahabat-sahabat kami yang mengikuti di dalam rancangan ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Ya Allah, anugerahkan kami malam Lailatul Qadar ya Allah. Jadikanlah malam ini di antara malam-malam yang dimustajabkan doa di sisi kamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Farhah, terima kasih di atas kesempatan yang baik malam yang baik ini. Terima kasih di atas segala perkongsian sebentar tadi. Moga-moga apa yang Farhah cerita pada kita dalam tempoh yang singkat ini, tetapi ia penuh dengan berkat. Mudah-mudahan demikian insya-Allah. Amin, amin, Ustaz. Terima kasih banyak juga Ustaz, beri banyak nasihat dan ilmu pada hari ini. Terima kasih Tak juga ada apa kepada semua pun, yang menonton. saya berkongsi saja. Mudah-mudahan insya-Allah. Sama-sama kita kembali. InsyaAllah, Ya. insyaAllah. Amin, amin. Terima kasih Farhah di atas sokongan ini. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum minta warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, sama-sama. maaf segala silap ya Ustaz. Okey. Halalkan segalanya. Semoga Ya. kita dapat berjumpa lagi insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحباب
لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا